Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya' wa alsinatana minal kazib. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada kaum muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah Ta'ala kepada kita, Tuhan peluang kepada kita, masih lagi kita dapat bernyawa lagi, masih lagi Tuhan beri peluang kepada kita hidup lagi, dan segia kita banyak-banyaklah beribadat kepada Allah. Lebih-lebih lagi sama-sama kita meningkatkan sifat takwa kita kepada Allah, buat hak Tuhan suruh, dan kita jauh terus ketinggal hak Tuhan lagi. Nescaya kita selamat daripada azab Allah SWT. Alhamdulillah, malam ini sekali lagi kita bersama dengan rancangan jalanan Islam. Setiap hari Isnin, malam Selasa, jam 8.30 malam sampai 10 malam, secara langsung melalui Yatim TV. Alhamdulillah, malam ini Tuhan peluang kepada kita. Dan hari ini hari Isnin 8 Sya'ban 1442 bersamaan dengan 22 Minakum 2564. Kaum muslimin dan muslimat, kepada penonton yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, kita ada lagi 22 hari ataupun 21 hari kita akan bertemu dengan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadana. Ya Allah, bawakanlah kami semua boleh masuk bulan Ramadan. Penonton bulan Ramadan satu bulan bonus, bulan istimewa, bulan pisik bagi orang beriman. Sebab padanya satu bulan itu Tuhan akan hapus dosa kita, amalan diganda-gandakan, dan Tuhan jauh kita daripada api neraka. Pintu syurga Tuhan buka dan pintu neraka Tuhan katuk. Berdoalah. Nah, mak cik, pak ngah, mak teh, pak teh, mak su, dan adik kakak, ya Tuhan peluang duduk bersama rancangan jalan Islam. Kita berdoa Tuhan bawa kita boleh masuk Ramadan. Sebab tiap hari kita gelomok tok dengan dosa. Pinangที่ศรัทธาต่อ Allah ทุกคนครับ Alhamdulillah ค่ำคืนนี้ Allah ให้โอกาสพวกเราได้มาอยู่ในรายการจalanan Islam นะฮะผ่านช่องยาติมทีวีตั้งแต่เวลา 20:30 นะฮะถึง 4:00 อินชาอัลลอฮ์นะฮะเราจะอยู่กับรายการนี้เพื่อจะมาขัดเกลา เพื่อจะมาปฏิบัติศาสนกิจตามแบบฉบับของท่านนบีนะฮะวันนี้8 ชะบาน นั่นหมายถึงว่าเรามีเวลาที่จะเข้าสู่เดือนรอมฎอน22 ถึง 40 หรือ 21 วัน จะถามว่าเราเตรียมอะไรแล้วหรือยังเพื่อจะเข้าสู่เดือนรอมฎอน แต่ความพิเศษของรอมฎอนนั้นมีมากมายครับ หนึ่งในนั้นก็คืออัลลอฮ์จะลบบาปห่างไกลกับไฟนรก เพิ่มพูนอามัลอิบาดะห์ทุกอย่างนะครับทวีคูณทั้งสิ้นนะครับเป็นโอกาสของพวกเราที่ใช้ชีวิตแต่ละวันนะฮะเปื้อนกับบาปในสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ต้องการอินชาอัลลอฮ์นะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง จะได้เจอกับรอมฎอนนะครับอย่าอัลลอฮ์จงนำพวกเราทุกท่านที่นั่งชมรายการและก็ที่ไม่ได้ชมรายการ
ที่เป็นผู้ศรัทธาขอให้เราได้เข้าสู่เดือนรอมฎอนให้ได้อามีนยารับบลอาลามีนkaum muslimin muslimat alhamdulillah dah puasa kita rasa seronok belah-belah dah. Nah, ya Tuhan bawa kita semakin hari semakin dekat dengan Ramadan. Tapi ingat, kita duduk lah ni bulan Sya'ban. Kita tengok, nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Sya'ban amalan beliau lebih bagi puasa. Nah, sabit hadis banyak kata Nabi puasa bulan Sya'ban. Nah, ia hai ความสำคัญ wi kepentingan bulan Sya'ban. Nampak? Dia ada apa tu? Tu. Nabi kata banyak ke manusia tu lupa bulan Sya'ban. Sebab dia pergi gaduh bulan Rajab dan bulan Ramadan. Sya'ban dia meralik, dia terlupa. Tapi Nabi hai ความสำคัญ wi kepentingan bulan Sya'ban. InsyaAllah setelah lagi kita akan berkongsi tazkirah masalah Sya'ban. Tapi maudhu' kita malam ni kita akan kecek satu maudhu' yang ayat kata dalam bulan Ramadan Tuhan ayat Al-Quran Tuhan fardukan puasa kepada orang Islam umat Nabi Muhammad SAW seperti umat-umat dulu kepada hari yang tertentu. Tapi bagi satu golongan tak kena puasa. Dalam surah Baqarah ayat 185 lebih kurang. 83 45. Jadi ada satu golongan, dua golongan yang tak kena puasa. Kita kecek malam ni atas maudhu' siapakah yang tidak kena puasa bulan Ramadan tapi kena qada dan yang tak kena qada. InsyaAllah setelah lagi kita nak kecek maudhu' ni. พี่น้องที่ศรัทธาต่อ Allah ทุกคนครับค่ำคืนนี้เรามีหัวข้อที่จะมาแลกเปลี่ยนภายใต้หัวข้อใครบ้างที่ไม่ต้องถือศีลอดแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องราวที่จะมาพูดคุยในหัวข้อนี้ค่ำคืนนี้อัลลอฮ์ให้เกียรติกับวิทยากร2ท่านท่านแรกอยู่ทางขวามือผอครับดาตุฮัมกามะวิงจะอยู่กับพวกเรานะครับและอีกท่านหนึ่งอุสตาซอฮิบุนนัสริบินอุสมันก็จะอยู่กับพวกเราค่ำคืนนี้เรามาฟังว่าเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับเราผู้ศรัทธาพี่น้องครับพอฟิกรีอยากจะให้ทุกคนอัลลอฮ์รับรองว่าเป็นมุมินหรือว่ามุมินนะครับฉะนั้นเราจะมาดูว่าการกระทำอิบาดัตนะครับที่อัลลอฮ์ได้กำหนดไว้ในขณะเดียวกันอัลลอฮ์ยืดหยุ่นว่ามีกลุ่ม 2-3 กลุ่มหรือ4กลุ่มที่ไม่ต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแต่จะต้องชดในเดือนอื่นอินชาอัลลอฮ์เรื่องราวคืนนี้เราจะมาพูดคุยแต่ประเด็นแรกที่จะให้ดาตุฮัมกามะวินได้มาพูดคุยกับพวกเราความสำคัญของเดือนชะบานซึ่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ความสำคัญมากนะครับมันมีฮิกมะห์มันมีความมหัศจรรย์ในเดือนชะบานอะไรบ้างเพื่อเราจะได้ปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืนนี้จะให้ดาตุมาพูดคุยตรงนี้เป็นการเบื้องต้นก่อนที่เข้าสู่หัวข้อใครบ้างที่ไม่ต้องถือศีลอดInsyaAllah Bapak nak wida tu Hamka Ma'win kecek masalah kelebihan bulan Sya'ban sikit. Fadal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وإيمانا ويقينا اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين الحمد لله اللهم لك الحمد ولك الشكر
ibu-ibu dan ayah-ayah sidang penonton yang dimuliai, yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Pertama kali sama-sama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pada malam ini masih lagi kita berpeluang hidup dan kita berada di bulan Syaban. Sudah kita duduk dalam minggu yang pertama dan tak lambat cepat kita akan masuk pada pertengahan bulan Syaban dan sampai kepada akhir Syaban, sampai kita tu diberi peluang oleh Allah Ta'ala supaya kita dapat menemui Ramadan Al-Mubarak, apabila kita termasuk daripada orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki ajal kita tu ada lagi di bulan Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah, untuk mukaddimah pada malam ini sebelum daripada kita nak muzakarah, sebenarnya ibu-ibu dan ayah-ayah sudah ada beberapa ilmu berkaitan dengan orang-orang yang mereka itu ada kita panggil kuuzur ataupun kadang-kadang dipanggil rukhsah untuk mereka itu tidak puasa. Siapa-siapa orang itu, siapa ke tak boleh nak puasa pun ada. Kalaulah puasa tu jadi bawa kepada mudarat, siapa dia tu wajib kena jadi orang tak puasa lah. Kalau siapa kepada tahap mudarat, betul-betul mudarat, dah bahaya, tu siapa tahap kata ulama kata wajib dia tidak puasa. Sebelum pada tu kita kerana kita duduk di bulan Syaban ni, saya yakinlah kata ibu-ibu dan ayah-ayah sudah mendengar melalui apa yang cerita oleh ustaz-ustaz, oleh cikgu-cikgu, oleh ahlul ilmi, orang yang sudah beri ilmu berkenaan dengan Syaban. Jadi sebenarnya bulan Syaban ni sebagaimana kita pengurusi pada malam ini ada sebut dah tadi, salah satu amalan kita orang beriman ni, mana buat persiapan yang paling baik lah untuk menemui Ramadan Al-Mubarak. Sebagai contoh yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah contoh buat persediaan yang paling baik untuk menemui tetamu yang besar, iaitu Ramadan Al-Mubarak. Maka di antara amalan yang jelas nyata dan amalan yang hebat di bulan Syaban ni yang dicontohi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi tu banyak berpuasa di bulan Syaban. Masya-Allah, Nabi tu banyak berpuasa di bulan Syaban. Dua kelompok hadis hak mari cerita kata Nabi puasa di bulan Syaban ni, sebahagian tu mari dengan rupa kata Nabi puasa belaka, yasum Syaban kullah. Tu satu kelompok hadis, Nabi puasa belaka. Yasiluhu bi Ramadan, apa itu sama dengan Ramadan selalu, maknanya puasa cukup lah. Kalau 29 hari, 29 hari, kalau 30 hari Syaban, sama dengan Ramadan tu. Itu sekelompok hadis. Sekelompok hadis tu ayat kata Nabi tu puasa Syaban sengati, tapi illa qalilan, kecuali sedikit daripadanya. Maknanya sekelompok ni boleh faham kata Nabi tak ada puasa belaka. Boleh faham balas tu, kerana ada beberapa hari yang Nabi itu tidak puasa. Subhanallah. Walau begitu pun ulama ada himpun di antara dua kelompok hadis yang nampak bertentangan. Setengah ulama mengatakan maksud dengan puasa semua belaka Syaban tu, mana sengaja begitulah, bagi setengah-setengah tahun. Bagi setengah-setengah tahun Nabi puasa belaka Syaban tu sama dengan Ramadan. Bagi setengah-setengah tahun lagi ada juga Nabi tidak puasa beberapa hari. Ada juga ulama kata gitu. Itu satu cara yang ulama kita himpun. Sebahagian ulama kata dia kata tak ada jadi belawai apa. Hak kata puasa belaka Syaban tu atas pada wali. Tak ada canggah lah kalau kata ada hari yang tidak puasa, dengan kita kecek kata puasa belaka Syaban.
Maknanya pada goleknya, pada kebanyakannya Nabi itu puasa di bulan Syaban. Maka tidak canggahlah kata ada beberapa hari yang Nabi itu tidak puasa. Walau bagaimanapun kita dapat faham dan dapat erti kata Nabi itu puasa banyak. Kita ambil kesimpulan kata Nabi itu puasa banyak. Puasa banyak di bulan Syaban. Makna puasa tu jadi luar biasa. Luar biasa. Hingga sampai salah seorang sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, dia tanya Nabi, ya taqultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Yana ni aku nampak mu tak puasa bulan Syaban ni. Aku tak nampak mu ni puasa satu bulan daripada bulan-bulan seperti mana engkau ni puasa di bulan Syaban. Masya-Allah. Itu soalan kata Usamah bin Zaid ni nak tahu apakah rahsia yang kami nampak mu puasa banyak bulan Syaban, apakah rahsia? Apakah hikmah? Sebab tu kalau nak tanya hikmah ni lah, jawapan yang paling tepat sekalinya Nabi jawab kata zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Apabila kita nak jawab hak paling tepat sekali hak ni, Nabi kata ning bulan Syaban ni sebabnya dia duduk di antara bulan Rajab Ramadan, yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Manusia ramai tu pakat galik belaka. Buku galik ni gini, galik ni kerana Rajab tu pakat tahu belaka, jadi orang panggil gumuruh lah. Boleh hari sah. Bulan Ramadan pula pakat tahu belaka. Bulan Ramadan, bulan puasa, jadi heboh situ. Buat Syaban dak celah tu jadi pakat galik. Jadi ambil peluang manusia galik situ. Dan Nabi kata juganya apa nama, wa huwa asy-syahru ataupun wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Kata bulan ni juga bulan Syaban ni bulan yang diangkat padanya amalan-amalan kepada Tuhan. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Maka aku suka nak wi Tuhan angkat amalanku. Aku suka bahawa diangkat amalanku ni dalam keadaan aku menjadi orang puasa. Ni hadis An-Nasa'i, yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, yang ulama hadis kata hadis ni sahih lah. Insya-Allah taala maksudnya rahsia kata puasa apa ni kerana diangkat amalan kepada Tuhan. Suka nak jadi amalan diangkat waktu menjadi seorang yang berpuasa. Itulah rahsia yang paling tepat sekali hak Nabi jawab. Walaupun kalau kita pergi baca tok guru, hak ulama kita duk sebut, ada lagi rahsia-rahsia yang lain ulama kata kenapa Nabi puasa banyak bulan Syaban ni. Saat ni hak Nabi berkecek sendiri, dan hak ulama-ulama petik tubik tu di antara mereka ada kata apa nama ni, puasa Syaban ni menepati kalau dibanding dengan semaya gak, menepati semaya hak qabliyah. Syaban ni. Jadi Syaban ni menepati qabliyah bagi Ramadan. Begitulah ada ba'diyah lepas Ramadan, iaitu puasa Syawal. Itu ada. Dan setengah-setengah ulama kata gitu. Dan ada juga puasa Syaban ni mengatakan sebagai nak tamrin. Tamrin ni bahasa kita kata nak warm. Nak persediaan. Kerana orang-orang yang tidak ada tamrin, nak buat hak berat ni, berat puasa ni. Puasa ni orang hak puasa bahasa kata biasa puasa, tak ada gaduh ke apa, dia puasa Senin. Kerana dia puasa. Orang-orang tak pernah puasa ni berat puasa. Berat. Mari nak start mak syuk pipik punya Ramadan ni, berat. Siapa-siapa ramai juga orang tak boleh puasa, tak boleh nak puasa, berat. Orang ringin ni orang betul-betul dia beriman dan dia biasa lasak. Sebab tu tak ada salah lah kalau ulama kata Syaban ni untuk nak tamrin, untuk nak lasak, untuk nak warm, supaya tidak jadi orang panggil jadi berasa beku, berasa kaku. Ya, kita nak mula start di bulan Ramadan. Ada sebahagian ulama ada sebut juga kata mungkin Nabi ni puasa nak boleh sunat-sunat tu. Dah puasa semua hari Senin lagi, Khamis lagi, 3 hari sebulan lagi. Nampak? Jadi bulan Ramadan ni
Puasa sunat tak boleh puasa lah. Nampak tak? Puasa sunat tu tak telur lah Ramadan ni. Sebab apa? Sebab sudah ketat dengan puasa Ramadan. Nak selai puasa sunat kau tak boleh dah lah. Sunat 13-14 tak boleh dah Ramadan. Yang penuh ketat dengan Ramadan. Penuh ni 30 hari. Penuh dengan Ramadan. Lepas tu amal dak puasa semua sunat. Nak ganti mana? Setengah ulama kata Nabi gigi bajiri ketak di bulan Syaban ni. Ada ulama kata gitu. Mana soalan kata nak ganti tempat puasa sunat yang sudah tidak perlu di bulan Ramadan. Masya-Allah. Sungguh benar buat ibadat. Masya-Allah. Saya nak tinggal dah. Saya nak tinggal, masya-Allah. Itu yang ulama ada sebut di beberapa rahsia. Walaupun hak paling tepat sekali hak Nabi kata ni lah. Syahrun yawfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Ini jelas sekali. Dan juga syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Ini jelas sekali. Nah, ini jelas sekali Nabi berkata sendiri. Masya-Allah. Sebab tu kita berserulah hari ni berapa dah Syaban ni? 8. Yang mula sunnah lagi dah. Mengikut i'lan hak cuklah tu sunnah lagi. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad sunnah hari ni. 8. Ni malam ni 9 dah lah. Masya-Allah. Serta ya 8 hari ni. Lepas tu berapa hari dah kita puasa. Nah, daripada 8 hari ni berapa hari yang kita berpuasa sunat dalam niat nak turut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ataupun niat nak tamrin saat ni ataupun apa-apa niat lagi dah untuk nak dapat kebajikan yang bertambah. Nah, berdasar kepada apa yang dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sama-sama puasa di bulan Syaban ni. Sama-sama puasa di bulan Syaban, puasa sunat insya-Allah taala. Di awal-awal ni lebih laginya. Kalau gagah lagi sampai ke lepas pada 15 ni tak apa lagi. Kita puasa tak apalah. Walaupun ada hadis yang mari rupa-rupanya melarang apabila sampai nisfu Syaban sudah tidak ada puasa. Ulama kata hadis tu tak ada setengah kata tak apa hadis tu. Bagi orang yang kata berhujah dengan hadis tu ialah dia tak puasa lepas ada nisfu Syaban tu. Dia kata makruh bagi tak ada puasa langsung di awal tu. Tapi kalau tengok pada hadis dulu, lebih lagi ulama kata hadis tu tak sahih juga. Tak jadi hal lagi lah. Dan untuk nak puasa lepas pada tu, lebih lagi kita dapat Nabi puasa banyak. Dia tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Cuma ada sikit-sikit lagi hak lagi takwi mukaddimah Ramadan dengan sehari ataupun 2 hari belum masuk Ramadan. Jangan Nabi lagi. Jangan kamu mendahului Ramadan sehari ataupun 2 hari. Hak ni ulama kata juga hak lagi ni bagi orang hak niat ihtiyati Ramadan. Tak cukup dengan tengok nak bulan tu. Pasal takut basi. Pai dulu sehari 2 hari. Tu ulama tu hak tu lah tak leh tu. Sebab tu dalam hadis tu nyata kata kecuali orang yang sudah jadi hari tu biasa bagi dia puasa. Tak apa. Macam kalau betul dengan Khamis ke, betul dengan Isnin ke, hak dia dok puasa semua, maka tak apa walaupun dia betul sehari 2 hari belum Ramadan sekalipun. Ataupun orang hak puasa sambung dak awal lagi. Puasa ngok turut Nabi sampai ke akhir sekalipun tak apalah tu. Itu dikecualikan. Tu jelaslah. Untuk kita wa amma tu saya rasa jelas lah. Jelas untuk kita wa amma. Tak ada nak puasa tak ada apalah. Puasa rajin ni puasa banyak sikit insya-Allah. Puasa banyak sikit daripada tak puasa di bulan Syaban ni insya-Allah taala. Kerana bulan berdiri dah ni. Masya-Allah bulan berdiri. Berdiri mana hak sudah tani. Hak sudah tani dan berdiri juga tumbuh molek ketai molek lah insya-Allah taala di bulan Ramadan. Saya rasa pada pusing ni kita ambil mukaddimah tak ni sikit insya-Allah taala. Lepas tu insya-Allah ustaz kita Sahibun Nasri dia akan mulai masuk berkenaan dengan orang-orang yang boleh rukhsah ataupun orang-orang yang tidak wajib puasa ni siapa dia ratik
Nah, lagu mana, tafsir dia lagu mana, nah, syarat-syarat dia lagu mana, cara-cara dia lagu mana. InsyaAllah ta'ala kita bakat muzakarah bersama untuk jadi amalan kita ni buat betul kena dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah พี่น้องที่รักทุกคนครับค่ำคืนนี้นะครับเราเริ่มต้นด้วยคุณค่าของเดือนชะบานเดือนที่เราอยู่ณวินาทีนี้วันนี้นะฮะ8คืนนี้คืน9ชะบานแต่ตัวได้บอกว่าคุณค่าของชะบานมันมีอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วนะฮะดังหะดีษจากอุซามะห์บินไซด์ได้บอกไว้ว่าเธอได้ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าทำไมที่นบีปอซอเดือนชะบานเนี่ยเป็นเวลาที่มากกว่าเดือนอื่นๆนะครับที่นบีได้ปอซอได้ถือศีลอดนะครับนบีก็ตอบว่าแท้จริงแล้วเดือนชะบานเป็นเดือนระหว่างรอญับกับรอมฎอนมนุษย์เรานะครับลืมหรือว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับเดือนชะบานนะฮะแท้จริงแล้วเดือนชะบานนั้นนบีบอกว่าเป็นเดือนที่มลาอิกะฮ์นะฮะนำการกระทำของเราแต่ละวันนะครับคือการกระทำของเราทั้งหมดนะฮะรายงานไปยังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่นบีอยากจะให้นะฮะวันเดือนที่ถูกรายงานการกระทำการปฏิบัติตนนะฮะที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นในห่วงที่เธอนั้นถือศีลอดอยู่นะดูครับขณะนบีมะโซมแต่อยากจะให้การรายงานนะฮะการปฏิบัติตนเนี่ยต่ออัลเลาะห์ตะอาลานั้นในขณะที่ตัวเองถือศีลอดและเราล่ะที่เต็มไปด้วยบาปแล้วเราไม่เอาฮิกมะห์ตรงนี้มาปฏิบัติหรือนะฮะฉะนั้นถามตัวเองว่าวันนี้เราอยากจะต้องการหุ้นส่วนนี้หรือไม่ถ้าเราอยากจะได้นะครับอยากจะให้พวกเราถือศีลอดในเดือนชะบานให้มากเพื่อจะให้นะฮะการกระทำของเราทั้งหมดถูกรายงานในขณะที่เราถือศีลอดดังแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแท้จริงแล้วเดือนชะบานเป็นเดือนที่ถือศีลอดเป็นการฝึกหรือการเตรียมการที่จะนำไปสู่การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเป็นการเริ่มต้นนะฮะเป็นการฝึกการปฏิบัติตนให้มีความเขาเรียกว่าความเคยชินกับมันความคล่องนะความคล่องนะฮะเชื่อนะครับผู้ศรัทธาเนี่ยเมื่อถือศีลอดด้วยการปฏิบัติตนอิคลาสต่ออัลลอฮ์นี่เขาจะมีความสุขนะครับและที่ดาโตบอกว่ามีข้อหนึ่งนบีห้ามเดือนชะบานไม่ได้ถือศีลอดเลยอยู่ๆก่อนรอมฎอนถือศีลอด2 วันนะฮะคือเหมือนกับว่าเราพยายามที่จะเอาเวลาก่อนรอมฎอนสัก2 วันเผื่อไว้อันนี้ไม่ได้แต่ถ้าเราปฏิบัติอิสติกอมะห์เป็นประจำทุกเดือนจันทร์พฤหัสแม้ว่าจะก่อนรอมฎอน1 วันแต่ตรงกับวันพฤหัสสมมุติเนาะเราปอซอได้เราถือศีลอดได้นั่นคือการอิสติกอมะห์ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วในสัปดาห์นะทุกสัปดาห์แต่เรามาให้ความสำคัญกับ2 วันก่อนรอมฎอนอันนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราอยากจะมาแลกเปลี่ยนกับพวกเราเพื่อจะให้เราปฏิบัติตนในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจที่เป็นสุนัตนะฮะบางอุลามะบอกว่าสุนัตชะบานเป็นสุนัตกับลียะสุนัตชาวลเป็นสุนัตบะดียะนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราก็ทำได้นะครับอยากจะให้พวกเราช่วยกันนะฮะถือโอกาสในเดือนชะบานเนี่ยถือศีลอดดังแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะให้มลาอิกะฮ์รายงานนะฮะการปฏิบัติตนของเราต่ออัลเลาะห์ตะอาลาในขณะที่เราถือศีลอดครับเราจะให้อุสตาซซอยบุญนัสรีนะฮะได้มาคุยในหัวข้อหลักที่เราจะมาคุยในค่ำคืนนี้ก็คือใครบ้างที่ไม่ต้องถือศีลอดที่อัลเลาะห์ผ่อนปรนนะฮะพี่น้องที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ทุกคนครับถ้าเรามาดูนะครับว่าการถือศีลอด เป็นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติภารกิจบังคับจะต้องถือศีลอดนะฮะ29 วันหรือ30 วันตามหะดีษนบีที่ได้กล่าวไว้แต่ในขณะเดียวกันมันจะมีกลุ่มหนึ่งนะฮะหรือหลายๆกลุ่มที่อิสลามบอกว่าไม่ต้องปอซอก็ได้เพราะอะไรครับคำคืนนี้จะให้อุสตาซซอยบุญนัสรีนี่ได้มาพูดคุยตรงนี้ให้กับพวกเราเพื่อว่าเราหรือว่าใครบางคนหรือว่าอายะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในกลุ่มนี้
หรือเปล่านะฮะเรามาฟังพร้อมๆกันครับจะให้อุสตาซอยบุญนัสรีได้มาพูดคุยตรงนี้ว่าใครบ้างที่ไม่ต้องถือศีลอดครับฟัดดลมัชกูร Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair bika nasta'inuka ya Fattah. Alhamdulillah, pada malam yang bahagia sekali lagi kita berjumpa di dalam jalanan Islam kita. Maka malam ini kita akan bicara sama di dalam tajuk kata siapakah yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak mewajibkan dia puasa. Maka apabila kita nak kecek jahat orang yang tidak wajib oleh Allah SWT atas dia tu puasa, maka kita mesti kita kena dulu syarat wajib puasa. Kena dulu siapa yang Tuhan wajib atas dia tu puasa, maka situlah orang yang lain pada tu tak wajib puasa. Kita cara lagu tu lebih wasa, lebih mudah. Maka apabila kita sebut kata puasa Ramadan, maka alhamdulillah semua pakai puasa segenap dah, kerana kita tahu kelebihan Ramadan. Wa Ramadanu ila Ramadan mukaffaratun lima bainahuma, sebagai kifarat kesalahan kita di antara celah-celah tu. Maka sebagaimana kita bila masuk bulan Ramadan, kita dengar semua ayat yang turun sebagai fardu atas umat Islam selepas pada Nabi kita hijrah pergi kepada Madinatul Munawwarah sebagai tahun yang kedua, ialah ayat yang berbunyi selepas daripada auzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ni Allah SWT seru orang yang beriman menurut bahasa apa? Aisyah radhiyallahu anha dan Abdullah Mas'ud kata apabila diseru ya ayyuhallazina amanu, wa imu lepas tu Tuhan nak suruh kita atau Allah SWT nak larang kita atau nak wayak khabar-khabar yang boleh ibrah kepada kita, maka berarti dengan ayat kata kutiba alaikumusiyam, telah fardu atas kamu akan puasa, puasa Ramadan, seperti mana telah difardu atas siapa mereka yang sebelum daripada kamu. Dan untuk tujuan apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu tu takwa kepada Allah SWT. Kerana takwa ni lah dia panggil sifat bagi ahli syurga. Uiddat lil muttaqin, sebagaimana syurga ni tu persediaan untuk orang yang takwa. Maka siapakah yang wajib puasa tadi? Maka apabila kita sebut kata siapa yang wajib puasa, maka dia kata bermula puasa tu wajib atas tiap-tiap orang Islam yang balik siapa umur, akil lagi berakal, qadirun dan dia kuasa untuk puasa, mukim dan dia tu orang yang mukim bertepat tak ada safir. Tu ialah orang yang wajib puasa. Orang Islam. Apabila kita sebut kata orang Islam, situlah tubik orang yang tak wajib puasa ialah orang kafir. Ni tak wajib puasa. Kenapa? Kerana puasa-puasa ni ibadat Islamiah, ibadat Islam. Yang orang nak puasa tu dia kena Islam dulu. Kalau tak ada Islam, tak wajib puasa atas dia. Tapi tanya kata kena denda ke? Tu ada persisian antara ulama usul, setengah kata kena. Kena buku kata kena. Cuma puasa dia puasa tak diterima kenapa? Kerana dia tak ada Islam lagi. Tu. Maka pertama kali orang yang tak wajib puasa ialah rawai daripada Islam. Jadi orang Islam wajib puasa, keluar daripada tu orang yang tak wajib puasa ialah orang kafir. Ni orang kafir ni tak wajib puasa. Dan ni orang kafir ni kalau dia masuk Islam pun tak ada wajib qada. Tak ada wajib qada, tak ada wajib bayar fidyah.
Tu. Tak ada wajib dua-dua tu kerana hak ni ia apabila masuk Islam maka wal islamu yahdimu ma qablahu. Islam meretuhkan habis segala kesalahan dulu. Tak ada baik kira apa dah. Wa in tahu ya katanya yughfar lahum ma qad salaf, diampunkan atas kesalahan yang telah lalu mari. Maka tu yang pertama. Yang kedua kita katakan kita kata muslimin ialah orang yang akil, orang yang berakal. Apabila kita sebut orang berakal, keluar daripada tu ialah orang gila. Orang gila ni tak wajib puasa. Wala majnun, orang gila tak wajib puasa. Dan tak wajib puasa orang gila ni dan tak ada kena bayar kok, tak ada kena bayar fidyah kok. Apabila dia hingga tak ada kena dok qada, dan tak ada kena dok bayar fidyah. Ada kena bayar fidyah apa? Walaupun dia tu tua pun, dan selagi mana gila, selagi itulah. Rufi'al qalam an salasah, Nabi kata diakakkan kalau catat pahala dosa daripada 3 golongan. Yang pertama anil majnun hatta yafiqa, daripada orang yang gila sehingga dia tu klik pada berakal. Apabila berakal hasil tu baru mula. Itu orang gila tu tak dikira pahala dosa bagi dia, tapi kalau dia tu buat salah, sakut pahangan ada curi barang tu kena bayarlah, baman tu adalah. Ada pun hak dia dengan Tuhan ini, puasa dia tak kena qada dan tak kena bayar fidyah. Dan begitu juga daripada kelima akil tadi, berakal tu juga ialah budak orang panjaon. Maksudnya tu. Orang panjaon ini ada satu kumpulan kita biasa dengar ada budak yang kadang-kadang yang muka nak serupa seluruh dunia tu, penyakit apa Down syndrome. Down syndrome tu dia panggil panjaon tu. Waktu tu tak kena puasa juga. Itu tu nak beza apa. Maka tak ada dah taklif ni atas dia. Begitu juga orang yang nyanyuk. Bila tua usah nyanyuk, masa aku paling ngakal belaka tiga-tiga ni. Tapi tak panggil gila ni, dia panggil panjaon. Tak panggil gila, dia panggil penyanyuk. Maka ni juga tak ada kena dia ni tak wajib puasa dan tak ada kena ada bayar apa daripada dia. Kerana dia tu tak ada akal dah, hilang dah akal. Tu. Pak jelas Nabi kata anil majnun hatta yafiqa, daripada orang gila sehingga dia tu berakal klik. Maka mereka ni dikatakan tak ada kena ada puasa, kelakon sama nama mana lagi mana dia di kafir tak situ. Bila masuk Islam tu lah mula bergerak kalah, begitu orang gila tadi. Maka al muslimul aqilul baligh, dan orang yang baligh dan siapa umur. Dua kalimah ni kadang-kadang panggil mukallaf ni. Apabila dia becek tu baik dua tu iaitu baik balik dan akal, dan orang berakal orang siapa umur balik. Siapa umur ni wa kata dia tu mimpi basah, tak kira tina jatuh. Atau dia siapa umur 15, tak kira tina jatuh. Juga apabila tumbuh bulu gari dia panggil dia, bulu rusak tu. Kerana Ali radhiyallahu anhu apabila diserah kepada dia bunuh Yahudi Khaybar, selepas dia bagi hukum Sa'd bin Mu'adz, maka situlah Ali selok nampak orang tumbuh bulu gari dia bunuh. Itu menunjuk pasal orang tu dah mukallaf. Maka tiga tu tambah daripada tu ketinggal apabila marihe. Marihe tak kira dah, belum pada 15 pun dah balik bagi dia. Maka kalau kita sebut kata balik tadi, orang yang tak wajib puasa di situ mari ialah as-saghir. Budak yang tidak balik lagi. Budak yang tidak balik, tak ada wajib puasa atas dia, tapi tak ada wajib tapi disuruh atas wali dia, patut bagi wali ada cara dia. Kalau mak bapak dia duduk dengan mak bapak, ya mak bapak dia. Kalau duduk dengan tok dia suruh dia puasa, hajar dia puasa, pretih, rehwam, bela-bela. Kalau dia tu kuasa, boleh. Seperti hadis mari daripada Rubaiyah kata, qalat arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabihata Ashura ila qural ansar. Dan Nabi hatta utusan dia
sebagai negeri perakak. Bila tu apabila masuk hari Ashura, pagi Ashura tu kepada kampung-kampung orang Ansar, kata apa? Surah Al-Baqarah kata man kana asbaha sa'iman falyutimma saumahu. Dia yang berpagi dengan puasa dah, maka orang ni sempurnalah puasa dia. Dan kerana kita biasa ngaji di dalam kelebihan puasa Ashura, ni kata bahawa Ashura ni masa Nabi duduk di Mekah tu dan Nabi ada puasa sunat Ashura kerana puasa tua orang panggil, puasa usai dan puasa Ashura. Apabila mari Madinah, apabila Yahudi puasa, di situlah Nabi kuatkan kepada sahabat dia suruh puasa. Dengan sampai setengah ulama kata difardukan puasa Ashura pada tahun tu. Tahun awal Nabi siapa di Madinah. Apabila tahun yang kedua tu turun ayat kutiban al-Qusya, maka turun klik fardu puasa Ramadan je, maka Ashura klik pada sunat seperti biasa. Hari itu Nabi kata man kana asbaha sa'iman falyutim saumahu, maka sempurnalah puasa dia. Ni puasa Ashura. Wa man kana asbaha muftiran falyasum baqiyata saumihi. Adapun orang yang dah makan dah, pagi ni dah makan dah hari Ashura ni, maka suruh apa? Suruh juga. Kenapa? Mulia kepada hari Ashura sebagai hari yang dipuasa sebagai puasa fardu pada tahun tu setelah setengah pendapat, atau sebagai puasa sunat muakkadah bagi setengah pendapat ulama. Maka disuruh puasa. Maka Ubayy kata fakunna nasumuhu ba'da dzalik, maka kami puasa lah lepas tu, wa nusawwimu subyanana as-sighar minhum, maka kami melatihkan budak-budak anak-anak kami ini supaya puasa. Dan kami buat pergi dia tu nadhhabu ilal masjid, kami pergi masjid, fa naj'ala lahumul lu'bah minal ain, dan kami cedek untuk dia apa? Ialah benar-benar main. Benar-benar main daripada bulu-bulu yang buat daripada bulu tu buat main budak. Maka apabila dia nak makan ni, maka dia kata atainahu iyahu, kami beri we benar main. Lepas tu hatta yakuna indal iftar, sehingga boleh siapa pun dia buka puasa. Tu ialah praktis sahabat dia latih anak-anak mereka tu supaya puasa. Sedangkan budak tak ada wajib lagi, tapi kalau dia kuasa puasa, maka letih boleh-boleh. Kenapa? Karena seperti ayat tadi, puasa ni ibadat yang berat. Walaupun rukun dia sikit ya, semaya rukun 13 tapi puasa ni rukunnya 2 ya. Lepas tu niat tak ni hak mudah kali, tak ada kena buat apa. Angan sampai setengah salaf besok puasa 30 tahun, anak bini tak tahu kata dia puasa. Tapi dia berat. Habis itulah permulaan puasa tu hari ruksah kepada orang yang tak usia puasa, boleh dia nak bayar berat. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Ada bagi orang yang tak kuasa nak puasa, sama ada orang tu tua, tahu orang tu kuasa tapi tak usia puasa, maka dia boleh bayar berat. Jelas-jelas tu kenapa? Kerana duduk latih. Lepas tu saya kata wa antasumu khairul lakum, tapi kalau puasa tu lebih baik daripada bayar berat. Itu dia menunjuk puasa tu berat dah. Maka tu ialah daripada guna mereka yang tak wajib puasa, ialah orang kafir, tak ada kena qada, tak kena bayar apabila dia masuk Islam Isyak, dan orang gila bersumpah sehingga dia tu hilang dan mari akal Isyak, maka dia puasa. Ada pun budak pun supa, tak ada kena qada kenapa, cuma disuruh latih bila-bila puasa. Tu maka tu yang dinamakan kata orang yang tak wajib puasa. Bagi dia. Maka ada juga yang mereka tu wajib puasa, tak wajib tadi tu buka dan wajib qada. Maka insya-Allah sebagai saya ni sekat ni dulu bagi pada pengurusi kita supaya kita tambah daripada tu pula insya-Allah. Jazakallah khairan katsir kepada Ustaz Sohibun Nasri. พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายอัลฮัมดุลิลละห์ค่ำคืนนี้อุสตาซซอยบุญนัสรีกำลังจะโฟกัสว่าก่อนที่จะพูดคุยเรื่องของผู้ที่ไม่ต้องถือศีลอด แต่ท่านมาคุยเรื่องผู้ที่ถูกบังคับให้ถือศีลอดนะครับท่านบอกว่าตามในอายะห์กุรอานนะฮะอัลลอฮ์ได้บอกว่านะฮะคนที่ต้องถือศีลอดนะโดยภาพรวมนะฮะดูนะครับหนึ่งก็คือผู้ที่มีเขาเรียกว่าบรรลุศาสนภาวะ
นะครับแล้วก็มีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็สามารถถือศีลอดได้นะครับแล้วก็คนที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะครับบุคคลนี้ถือว่าถูกบังคับให้ถือศีลอดนะครับแต่มันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าไม่ต้องถือศีลอดเพราะในแบบฉบับในกุรอานบอกว่าคนที่จะถือศีลอดต้องเป็นบุคคลที่มุสลิมหรือว่าอิสลามนะครับฉะนั้นคนที่ไม่ใช่อิสลามอย่างเช่นคนกาเฟรศาสนาอื่นแสดงว่าเขาเหล่านั้นไม่ถูกบังคับให้ถือศีลอดแต่ถ้าเขาเคารพอิสลามสิ่งที่เธอไม่ได้ปฏิบัติตามที่ผ่านมาในช่วงที่เธอเป็นกาเฟรเธอไม่ต้องกอฎอนะฮะไม่ต้องชดนะครับแล้วก็ไม่ต้องจ่ายฟิดยะห์ด้วยนะเพราะในอิสลามนั้นคนที่เคารพอิสลามทุกอย่างสะอาดเหมือนกับผ้าขาวฉะนั้นคุณไม่ต้องมาชดคุณก็เริ่มต้นใหม่ในขณะที่คุณเป็นอิสลามนะครับฉะนั้นกาเฟรไม่บังคับให้ถือศีลอดนะฮะสองครับเขาเรียกว่าสติเสียก็คือบ้าคนบ้าอิสลามไม่บังคับให้ถือศีลอดเพราะไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ที่นะฮะถูกบังคับให้ถือศีลอดสองครับสามเด็กปัญญาอ่อนเรียกว่าดาวน์ซินโดรมนะฮะเด็กกลุ่มนี้ไม่บังคับให้ถือศีลอดนะฮะเพราะสติของเธอไม่ปกติเหมือนกับสติคนทั่วไปและกลุ่มที่สี่ก็คือคนที่ชราภาพคือมีโรคหนึ่งที่อยู่กับคนชราก็คือขี้ลืมคนนี้ก็ไม่ถูกบังคับให้ถือศีลอดนะฮะเพราะเธอเองก็ไม่รู้ว่าเดือนนี้เดือนไหนนะฮะวันนี้วันอะไรบางทีเธอก็ตอบไม่ได้ฉะนั้นอิสลามบอกว่าสี่กลุ่มนี้เบื้องต้นนะฮะไม่บังคับให้ถือศีลอดนะฮะเดี๋ยวจะบอกว่าแต่ถ้าคนที่ถูกบังคับให้ถือศีลอดถ้าเธอไม่ถือศีลอดเธอต้องชดหรือไม่ก็จ่ายฟิดยะห์แต่ข้าวสารไอ้สิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราได้ตระหนักนะฮะไปดูกับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือว่าผู้ที่อยู่ใต้อำนาจครอบครัวของเราในขณะที่เป็นผู้นำครอบครัวเราไปดูว่าสองสามกลุ่มที่ถึงตรงเนี้ยมีใครบ้างที่ไม่ถูกบังคับให้ถือศีลอดแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้นะฮะเรามาดูมีกลุ่มอื่นๆอีกไหมจะให้ดาโตฮัมกาได้เพิ่มเติมว่ามีบุคคลอื่นอีกไหมที่ไม่ต้องถือศีลอดครับในโอกาสนี้จะให้ดาโตมาพูดคุยกับพวกเราครับฟัดดัลมัชกูราBismillah, Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Sekali lagi terima kasih kepada ibu-ibu dan ayah-ayah yang sedang menonton ruangan Jalanan Al-Islam melalui TV Yatim TV pada malam ini. Kita sedang muzakarah berkenaan dengan perkara yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan Al-Mubarak yang akan datang insya-Allah taala. Maka dalam maudhu' kita dok kecek orang-orang yang tidak mereka itu wajib berpuasa. Maka sudah comel ustaz kita mulai dengan syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa. Sebagaimana yang disebut tadi al-Islam. Itu mula-mula sekali. Mana hak bukan al-Islam. Mana dia tu tidak wajib puasa atas mana kata tidak tutup di atas dunia ni. Kerana dia puasa tu satu faraq, satu cawangan lah saka daripada asal kena jadi Islam dulu. Waktu nak jadi Islam tu dipanggil usul. Usul tu makna kena beriman, kena jadi Islam. Lepas tu hak lain tu panggil hak lepas pada tu dia panggil furu'. Walaupun orang ni tak wajib puasa, disebut kata tak tutup tahu hukum dunia, tapi di atas satu pendapat tu apa nama dia orang ni dia ditutup di akhirat esok. Ditutup akhirat esok. Atas pendapat yang rajih insya-Allah taala di segi usul fiqh tu kerana duk khilaf kata orang lain pada orang Islam ni adakah dia ditutup dengan furu' syariah dia panggil. Syariah ni ada usul, ada furu'. Usul ni makna kata makna tutup suruh beriman. Atau usul. Furu' ni kita misal kata semaya, puasa, zakat, haji ataupun hak jadi larang yang lain, tak boleh bohong, tak boleh berzina, tak boleh makan arak, tak boleh curi. Jadi atas orang yang
tidak jadi Islam ni dalam usul fiqh dah kecek atas orang hak bukan Islam ni dia kena tutup kedak hak furu' tu. Dia tak ada Islam. Usul Tapi tak ada. ya usul tak ada. Furu' tu kena tutup kedak. Misal kecek mudah-mudah kata hak dia tak semaya tu dosa kedak. Hak dia pergi berzina, karuk tu dosa kedak. Dia pergi mabuk dosa kedak. Dia panggil furu'. Maka di atas satu pendapat kata walaupun dia tak ada terima usul, furu' juga tu dia mukhatab dia panggil. Dia ditutup juga. Maknanya berdosa 2 kali berdosa berat situ. Ini kecek bahasa kita lah. Ya. Mana 2 kali berdosa dia. Berdosa Usul kata, sekali. Usul sekali. Furu' pula sekali. Nah, itu kita kecek. Ya. Atas orang Islam lah dah. Ya. Itu maksudnya. Nah, Islam makna tadi kalau tak Islam agak tak tutup lah tahu hukum dunia. Tapi kalau tak pendapat ni kata dia kena tutup pula akhirat. Apa mu tak puasa? Tu kita tanya situ. Orang lain tu masalakakum fi saqar tu. Dia jawab kata qalu lam nakum minal musallin. Dia tanya, "Kena masuk neraka saqar ni?" Dia kata kami tak ada semaya dulu. Mana kata ni satu dalil. Satu dalil kata orang kafir saat ni ditutup juga benda furuk saat ni. Sebab tu saya tanya, "Kena masuk neraka?" Ya juga kata kami tak semaya. Nah, lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Itu furuk tu. Kami tak boleh makan pada orang miskin. Kami dulu tak semaya. Setengah ulama kata tengok dalil hak semasa Allah Taala royak sifat ibadur rahman tu kan. Royak puak hak tak syirik. walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Mana tak syirik, tak bunuh diri yang diharamkan oleh Allah, tak berzina. Tapi siapa dia buat benda tu, dosalah dia. Kemudian Allah Taala sebut yudha'af, ada tu ayat tu ada. Yudha'af, digana. Mana kata orang tu digana dengan sebab kufur lagi. Digana dengan sebab dosa berzina, digana dengan sebab dosa bunuh orang. Bermakna kata boleh faham kata ditutup juga. Bukan kata dosa tu sekat kufur saja tak. Dosa lain kufur dah sekali, dosa lain tu jadi sebab pada berganda juga dosa dengan sebab sangat orang tu zina tambah ke, mabuk tambah ke, bohong tambah ke, curi tambah ke, tak semaya tambah ke. Nauzubillah min zalik. Tu berat situ. Allah. Jadi syarat yang kedua yang ustaz sebut dia at-taklif. Maknanya mukallaf, kita kata bahasa kita mukallaf mana akil balik. Bagi hak tak ada berakal, tak ada wajib. Hak tak ada balik tak wajib. Satu laginya syarat wajib ni dia kata seorang saat ni lain pada kena jadi Islam, kena jadi mukallaf dah tu. Ada juga orang-orang hak tak wajib. Orang yang nak jadi wajib ni dia kata kena sunyi daripada uzur yang melarangkan puasa. Kalau dalam bahasa fiqh dia panggil al-khuluwu 'anil a'zaril mani'ati minas shaum. Orang hak nak wajib puasa tu dia kena lepas, ia kena suci, ia kena bersih daripada uzur-uzur yang melarang dia daripada puasa. Ataupun dia panggil dengan bahasa lain al-mubihah lil fitri. Sebab-sebab yang membolehkan dia buka puasa. Siapa dia sini? Ulama sebut dua. Yang pertama orang yang ada uzur ni. Siapa dia? Dia panggil orang yang duduk dalam haid. Perempuan yang duduk dalam haid, perempuan yang duduk dalam nifas. Mana dia nak puasa tak boleh. Kalau baca kaca puasa tak ada. Dia tak ada hak mula. Dia panggil ada uzur. Ada uzur. Uzur yang mencegah dia. Kalau kaca rajin nak puasa pun tak boleh, tak ada. Duduk dalam haid, duduk dalam nifas. Satu laginya dia panggil al-ighma awil junun, al-mutbik dia panggil. Dia panggil peselok. Selok sehari tak ada ludah sikit habuk dah. Ataupun gila habis sehari tu.
Tu orang duduk uzur dia. Duduk uzur, maka tidak ditutup dia tu puasa. Kalau kacau pun tak jadi puasa dia. Nampak tu? Tu kalau kita nak bila betul syarat sebagaimana ustaz kita sebut tadi. Nah, adapun tambahannya apa nama ni, uzur-uzur yang dibolehkan seorang tu tak puasa ataupun boleh dia buka puasa. Nah, maka mula-mula sekali sebagaimana Allah Taala sebut dalam Quran itulah, wa man kana maridan. Mana orang sakit. Nah, orang sakit. Sakit ni kalau nak bahagi tu ya ada lah. Sakit hok tak ada gena, orang panggil sakit juga. Semua hidup. Gena demam sakit. Tak ada lagu tu, tak ada siapa jadi susah payah nak puasa. Lepas tu kalau puasa tak ada mudarat apa tu tak leh. Nak buat ambil uzur aku semua hidup ni tak leh. Tak leh lagu tu. Yang naknya sakit pasal mana? Sakit yang menyebab kepada tua dia tu jadi masyarakat sangat-sangat ataupun siapa kemudarat. Nah, ataupun sakit berat jadi susah payah benar kalau nak puasa. Nah, tu orang panggil yang dibolehkan. Nah, tapi kalau siapa ke berat benar, siapa ke bawa pada binasa diri tu, kok tu wajib nah. Wajib buka. Dua pekat lah situ. Kalau kau dah berat benar tu boleh dah. Dia nak ambil rukhsah buka puasa. Nak ambil kemudahan untuk tak puasa. Tapi kalau siapa keberat jadi takut bimbang jadi mudarat kepada badan tu, waktu siapa tahap wajib kena buka puasa, ulama kata. Nah, takut jadi al-halak binasa. Ni nisbah pada sakit. Nah, nisbah pada sakit. Ni pun kalau nak kata dia panggil sakit, pasnya ada harap sembuh ni. Sebab tu orang ni maknanya dia tak puasa, tapi apabila sembuh bila ya kena qada lah. Kena qada kahwin ni. Satu laginya wa man kana maridan au ala safarin. Ataupun orang duduk dalam musafir. Mana panggil orang musafir? Nah, musafir sini kalau dalam bahasa fiqh tu dia panggil musafir yang jauh lah. Nah, kalau dalam fiqh Syafi'i sebut kata tak kurang daripada 83 kilometer. Nah, kalau tak kecek dengan bahasa ni pun mana tahu orang musafir. Kalau nurut orang musafir siapa boleh kosak jamak semaya itulah itulah. Nah, mana orang duduk dalam musafir. Dengan syarat laginya ulama kata musafir hak mubah. Musafir hak boleh musafir lah, bukan haram. Dan juga ulama sebut kata dengan syaratnya bahawa musafir itu dia panggil ke semua hari lah. Dah kata ke semua hari itu. Dalam mazhab Syafi'i ni dia kata kalau bahasa dia tu bangun pagi duk puasa kah dia duk mukim tu baru nak musafir tak adil lagu tu. Tak adil, makna kata dia berpagi duk jalan tak ada musafir, duk bermukim. Lepas tu pergi musafir tengah-tengah tu. Jadi tak boleh dalam mazhab Syafi'i. Walaupun ada pendapat lain kata jadi ada boleh sebab jadi buka juga dah. Tapi dalam mazhab Syafi'i ini dia tak boleh lagu tu. Mana kata ahdatha safaran asna an-nahar lam yajuz al-iftar kata. Karena dia tu sudah bermukim dalam keadaan menjadi orang puasa dah pagi-pagi tu. Dia tak ada musafir mula-mula tu. Itu maknanya orang musafir. Dah yang kedua. Yang ketiganya dipanggil tak kuasa nak puasa. Tak kuasa nak puasa sini bukan hak mula-mula tadi, bukan sakit hak tadi, hak sakit hak siari. Hak ni tak kuasa nak puasa sebab tua. Hak ni hak ustaz kita sebut dah ni. Tua tak awak nak puasa semati dah. Ataupun dia panggil sakit hak tak ada harapan nak siar. Dalam bahasa fiqh dia panggil maradun la yurja bur'uh. Sakit hak pesen tak ada harap nak siar. Sakit ni tak siar dah. Pada ada kata tak siar lah dah. Walaupun dia boleh jadi siar sekalipun tapi pada adanya tak siar. Tak ada harapan nak siar dah ya. Dia nak serupa dengan hak tua ni lah. Tua nak jadi muda gagah kelik tak lagi dah lah. Nampak tu? Jadi hak ni termasuk daripada orang tak kena puasa lah.
Tapi hak ni tak ada kena qada dah lah. Nak qada bila lagi tak ada hak nak sia. Qada-qada ni ada peluang sia. Nampak tu? Maka hak ni lah saya panggil hak kena bayar fidyah tu. Hak Tuhan kata wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Awi makan kepada orang miskin. Seorang miskin sehari. Boleh 2-3 cara. Nak tay dakwah 30 hari selalu 30 orang miskin. Apa tak? Ataupun nak tay di akhir. Bayar di akhir. Apa juga? Ataupun nak buat sehari-sehari. Sehari tak puasa, sehari fidyah. Sehari tak puasa, sehari fidyah. Boleh belaka-laka tu. Tu cara dah. InsyaAllah ta'ala. Jadi ayat saat ni tu kalau Ibn Abbas ya tafsir kata orang tua lah. Orang tua sama ada tua jatuh seorang perempuan hak tak kuasa nak puasa tu we makan pada orang miskin. Sehari seorang miskin. Sehari seorang miskin. Berapa kilo ya? Sekilo kalau kira kilo ni sekilo lebih juga dah. Cupak berapa cupak? Cupak. Sekilo banyak ada cukup. Cupak. Cupak sehari. Setengah tu kata sekilo lebih. Lebih kurang tu nama tu itu dalam fiqh dah. Walaupun ayat tu setengah tu ulama tafsir kata maksud juganya di awal-awal Islam. Di awal Islam hak tadi kata orang yang kuasa nak puasa. Hak ni awal-awal Islam. Mula-mula puasa. Kuasa nak puasa tapi dia tak mau puasa. Dia nak ambil pilih bayar fidyah lalu boleh di awal-awal Islam. Hak ni nasah lah. Sekarang ni kalau kuasa tak boleh kena puasa macam dah. Di awal-awal Islam ni mula-mula suruh puasa tu puasa boleh tapi mu tak mau puasa. Boleh mu nak fidyah. Awal-awal Islam. Mula-mula puasa. Tapi sekarang ni tak boleh dia kuasa puasa kena puasa. Jadi orang ni kata mu boleh nak tak puasa mu bayar fidyah tapi dia kata wa antasumu khairul lakum. Lebih baik. Lebih baik. Tu satu makna ayat tadi. Satu makna hak tadi. Hak tadi kita kata wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin tu kena pada puak tua ni. Puak tua hak tak nak puasa ni. Hak itulah maksudnya fidyatun ta'am miskin. Fidyah beri makan pada orang miskin. Itulah sebahagian daripada apa nama ni uzur-uzur yang dibolehkan seorang tu buka puasa insya-Allah taala. Pada pusing ini nanti kalau ada masa kita boleh tambah masalah-masalah lain lagi. Insya-Allah taala dia ada berkaitan dengan puasa ni di antaranya masalah sabit bulan Ramadan ya sakut pak juga tu. Insya-Allah taala. Wallahu taala alam sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kaum muslimin muslimat ada tambahan daripada Datuk Hamka พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับหลังจากที่อุสตาซซอยบุญนัสรีได้คุยเรื่องบุคคลที่ไม่ต้องถือศีลอดDatuk ก็มาเพิ่มเติมนะฮะโดยยึดอายะห์อัลกุรอานนะซูเราะห์บะเกาะเราะห์บอกว่ามีอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ต้องถือศีลอดนั่นก็คือคนที่ป่วยนะครับป่วยแล้วก็ป่วยประเภทที่ว่ามีความหวังว่าจะหายจากโรคนั้นนะฮะเขาสามารถที่จะไม่ถือศีลอดนะครับแต่หลังจากที่เขาหายแล้วเธอต้องชดนะฮะชดอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมเรานะครับสองเพิ่มเติมจะได้ตัวว่าคนที่เดินทางนะฮะเดินทางแต่เดินทางมีเป้าหมายมีการวางแผนก่อนรุ่งอรุณจะขึ้นเนี่ยหมายถึงว่าค่ำคืนนี้เรามีการวางแผนว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะเดินทางไปกรุงเทพนะครับประเภทนี้เนี่ยนะฮะไม่ต้องถือศีลอดได้แต่ประเภทอยู่ที่บ้านนะฮะตอนเช้านี่ถือศีลอดแล้วอยู่ๆก็คิดจะมุซาฟิรเป็นอันว่าอันเนี้ยต้องถือศีลอดครับคือมาคิดตอนที่ถือศีลอดแล้วอยู่ๆ9 โมงถึง 10 โมงว่าวันนี้เราจะมุซาฟิรเราจะไม่ถือศีลอดไม่ได้ครับต้องมีการวางแผนตั้งแต่ต้นว่าเราพรุ่งนี้เราจะเดินทางมุซาฟิรไปกรุงเทพเป็นต้นนะครับ2ครับ3บุคคลที่ป่วยนะฮะหรือคนที่ชราภาพนะครับแล้วก็ป่วยประเภทที่ไม่มีความหวังว่าจะหายนะฮะ
เขาจะต้องจ่ายฟิเดียะนะฮะให้กับคนมิสกีนนะฮะวันหนึ่งเนี่ยก็คือ1 ลิตรนะ1 ลิตรทีนี้จะถามดาโตอีกนิดนึงว่าสมมุติว่าเดือนหนึ่งเนี่ยเราจ่ายฟิเดียะให้กับคนมิสกีนคนเดียวหมายถึงว่า30 ลิตรเนี่ยให้กับคนเดียวกันไม่ทราบว่ากระทำได้หรือไม่หรือต้องแบ่งให้กับคนนี้ด้วยคนนี้ด้วยคนนี้ด้วยขอคำตอบหน่อยดาโตครับเพิ่มเติมนิดนึง Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bahagi tu comel sekali lah, boleh kena banyak orang. Mana 30 hari 30 orang miskin. Kita buat sekali minggu pula apa? Panggil 30 orang. Panggil 30 orang. Buat rodak kali go. Jamu 30 orang. Boleh lah gitu. 30 orang miskin. Masya-Allah. Mana makin ni pun mana jadi orang panggil makna kata 30 hari dah lah. Lagu tu. Tu mana 30 orang. Lepas tu kalau basing sore-sore tu lagu mana? Kalau berah habis cupok saya sikit baik banyak lah gitu deh. Kalau misalnya kita berah okey. Berah ni kita pada sore 10 kilo 10 hari dah. Pada kita wis cupok dia. Kelik nak agak cupok dia ada keluarga ramai kak. Itu terfikir kalau berah tu kalau kita boleh sore tu banyak boleh kak. Mana tahu kita mencukupi keluarga lah. Mencukupi keluarga. Lebih molek lagi. Boleh kalau kering. Mana kita lagi 15 cupok sore. Boleh juga. Jadi bermakna kata boleh buat sore-sore apa boleh. Tapi Ustaz sebenarnya kalau tengok dalam fiqh tu dia kata lebih baik kita mencukupi keluarga. Keluarga ni orang sepatut 5 kilo. Hak Datuk Kecek ni nak ayat kata ni di awal. Mana kata masuk puasa pak tu pakai wih lalu dah 30 hari. พี่น้องครับที่เราคุยอยู่ตอนนี้หมายถึงว่าคนที่ชราภาพที่มีโรคประจำตัวที่มีโอกาสที่จะหายหมายถึงว่าเราต้องคุยว่าเราจ่ายตั้งแต่1 รอมฎอนเราจ่าย30 วันเลยรวดทีเดียวนะฮะเรียกคนนี้10 กิโลคนนี้10 กิโลคนนี้10 กิโลไม่ถึงว่า10 วัน10 วัน10 วันเท่ากับ30 วันให้กับคนนี้1 กิโล1 กิโลก็ได้แต่กลัวว่านะฮะ1 กิโลไม่เพียงพอกับครอบครัวนะฮะของเธอนะฮะสิ่งดีที่สุดก็คือให้หลายกิโลที่เราคุยก็คือเป็นการจ่ายฟิดียะห์เริ่มต้นของรอมฎอนแต่ถ้าเราจะยก30 วันไปจ่ายตอนสุดท้ายของรอมฎอนก็ได้ก็ทำได้ครับพอถึง30สุดท้ายรอมฎอนแล้วก็โอเคแจกข้าวสารนะจ่ายข้าวสารฟิดียะห์กับคนมิสกีนเราก็ทำได้ฉะนั้นเรามีการจ่ายฟิดียะห์2แบบก็คือเริ่มต้นของรอมฎอน30 วันก็ได้หรือสิ้นสุดรอมฎอนนะฮะเราจ่าย30 วันก็ได้หรือทีละวันนะฮะวันนี้เราจ่าย1 ลิตรพรุ่งนี้1 ลิตรพรุ่งนี้1 ลิตรก็ได้นะฮะคืออิสลามให้โอกาสความสะดวกและก็มันทำให้คนมิสกินมีความสุขกับฟิดียะห์ของเรานะครับ สิ่งนี้เราก็ทำได้นะครับ tambah dah. เพิ่มเติมเลยนะตัว Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi ulama dari antaranya apa nama Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala iaitu kaifiat we makan pada orang miskin ni dua kaifiat. Yang pertamanya buat makan ni hok masak. Makan ni hok masak panggil orang miskin mari. Mengikut bilangnya yang ia kena bayar fidyah. Ini sebagaimana perbuatan Anas ibnu Malik yaf'aluhu radhiyallahu anhu lamma kabur. Anas ibnu Malik waktu ia tua buat gini. Masak makan ni panggil orang miskin mari. Kalau 30 hari 30 hari kita katakan. Apa tu satu cara. Kaifiat yang keduanya beri makan ni ghairu matbukh lah. Kalau kita agak berah ni lah. Lepas tu dia kata beri makan ni kepada orang miskin sore untuk masa 30 hari itu boleh kedak. Dia kata faqad nassa katsirun min ahli ilmi ala jawazihi. Kebanyakan daripada ulamanya mengatakan boleh. Harus soalan ni wa huwa madhhab Syafi'iyah wal Hanabilah wa jama'atun min al Malikiyah. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan juga satu jemaah daripada mazhab Maliki. Anda kata soalan ni tu diboleh kita buat jugalah.
Nah, makna dua kaifiat. Sama ada panggil orang miskin mari, we makan hak masak. Kita wak jam lah mudah kata. Ataupun bahasa kita ni walek ke berah. Nah, mengikut bilangnya hari yang kita tak boleh puasa hak ni. Nah, ataupun nak pergi pada seorang miskin pun tak apa. Tak apa. Paroklah dia, seorang miskin paroklah dia boleh 30 kata. 30 cupak kita kata kalau. Wallahu taala alam. Alhamdulillah, Masya Allah พี่น้องครับอิสลามเนี่ยจะบอกว่าเป็นศาสนาที่จะให้ผู้ที่นับถืออิสลามเนี่ยเรามีความสบายใจและก็รู้สึกว่ากระทำที่มีช่องทางในการยืดหยุ่นให้เรากระทำยังมีความสุขนะฮะดาตัวได้เพิ่มเติมว่าอุลามะได้แบ่ง2วิธีครับวิธีที่1เราเตรียมอาหารให้กับ30คนมิสกีนแล้วเราจัดเลี้ยงอาหารนะฮะให้กินเลยเราทำแกงนะฮะเราทำอาหารนู่นนี่นั่นนะฮะให้อยู่ในกรอบของ30คนมิสกีนมากินที่บ้านเราก็ได้วิธีที่1จัดเลี้ยงอาหารให้เข้าใจตามนี้นะครับอุลามะได้แบ่งไว้2วิธีการวิธีที่1จัดเลี้ยงอาหารนะให้ครบ30คนมิสกีนนะฮะกรณีที่2ก็คือจ่ายฟิดยะห์ข้าวสารและดาตัวว่านะครับถ้าเราจะจ่ายฟิดยะห์30ลิตรต่อ1คนได้ครับได้ฉะนั้นแต่ถ้าเราต้องการให้คนนี้ได้5ลิตรคนนี้ได้5ลิตรก็กระทำได้เพื่อให้ทุกคน 5 lit tu jelas molek dah tu. Ya nyucupok deh. Mak kita cupok. Ya segatai 4 cupok. Setengah mazhab je kira 2 cupok. Tapi sampai ini secupok. Nah, secupok. แล้วจุปอเราจะใช้ภาษาไทยว่า Cupok dia panggil apa? ลิตรละลิตรนะ Lit dah cupok. ใช่1 ลิตรที่เขาจะใช้ศัพท์นี่คือคำว่าลิตร1 ลิตรนะคือทุกคนเราน่าจะเข้าใจว่าหนึ่งเขาเรียกว่า1 ลิตร จูปอนี่เป็นภาษามลายูนะครับพี่น้องครับคือมันจะมีภาชนะชนิดหนึ่งนะครับเป็นเหมือนกับขันน้ำนะฮะซึ่งตอนนี้เขาไม่นิยมใช้นะฮะเขาจะใช้คือศัพท์ที่เราทับศัพท์ก็คือ1 ลิตรนะฮะฉะนั้น1 ลิตรเท่ากับ1จูปอนะเป็นฟิดยะห์ที่เราไม่พอซอต่อ1 วันนะฮะ1 ลิตรต่อ1 วัน1จูปอต่อ1 วันนะฮะนั่นหมายถึงว่าถ้า30 วันก็คือ30 จูปอคือ30 ลิตรนะฮะเราจะให้กับคน1 คนมิสกินได้มาชาอัลลอฮ์ Setengah mazhab dia panggil nisfu sa' tu, kalau nisfu sa' tu ada 2 cupok. Ada mazhab lain kena 2 cupok. มีศัพท์ภาษาอาหรับนิสฟุซอนะฮะ Kerana sa' tu ya 4 cupok. 4 จูปอ Satu sa' tu segatai tu ya 4 cupok. Kalau nisfu sa' mana 2 cupok ah. สกาแตนี่ถ้าสมมติว่า1 ถังไหม Pak jupuk segatai bang kita. Pak jupuk นะ segatai. โอเคให้เข้าใจตรงกันนะครับว่า1 จูปอก็คือ1 ลิตรนะฮะแล้วก็แจกจ่ายให้กับคนมิสกีนนะฮะแต่ดาโตได้บอกว่าถ้าเราจะให้30 ลิตรต่อ1 คนก็กระทำได้นะครับฉะนั้นใช้ดุลพินิจของเราว่าคนมิสกีนอันนี้สมควรที่เราจะให้30 ลิตรหรือว่า10 ลิตรหรือว่า5 ลิตรเราใช้ดุลพินิจของเรานะฮะที่เราจะให้อันนี้คือฟิดยะห์ที่เราจะจ่ายกับคนที่ไม่สามารถนะฮะถือศีลอดได้แล้วโรคที่เป็นอยู่นี่กับคนชราคนเนี้ยไม่มีความคาดหวังหรือเรามองแล้วไม่มีโอกาสที่จะหายเราจะต้องจ่ายฟิดยะห์ครับแล้วดาโตเดี๋ยวอุสตาซไซบุนัสริมีอะไรจะเพิ่มเติมครับเรามีเวลาอีกนิดหนึ่งครับ15 นาทีเชิญครับ Bismillah. Alhamdulillah. Kau tambah sikit lagi daripada orang yang tidak wajib bagi mereka untuk puasa ialah orang yang mengandung dan orang menyusu kepada anak. Al-hamil wal murdi'. Orang mengandung dan orang menyusu kepada anak juga daripada orang yang diberi rukhsah kepada mereka supaya apa? Supaya buka puasa apabila dia tu bime takut jadi apa? Sini kita jalan atas pendapat Syafi'i sikit dah. Mana dia kata kalau orang ngandung dan orang menyusu pada anak, bime dia tu atas diri dia sendiri atau diri dia dan anak dia, maka dia buka dan dia qada sahaja. Dia buka, dia qada saja. Kerana dia buka atas dasar darat diri dia, atau darat diri dia dan anak dia, dua-dua. Maka kalau sakut dengan diri dia atau darat diri dia dan anak dia, ni dia qada saja. Adapun dia tu kalau dia buka atas dasar darat anak dia,
Bomo kata kunai peloppai, tapi lu tu nak pen antarai. Nah, sama ada anak le perut tu nak ada darat mek sehat. Atau dia menyusu kepada anak. Apabila dia puasa kering susu, anak ni ada darat. Maka dia buka atas dasar darat anak. Maka ni di dalam mazhab Syafi'i, nah, maka dia kena buka, dia qada serta bayar fidyah. Nah, ni. Qada serta bayar fidyah. Nah, dua-dua tu tah mazhab Syafi'i rahmatullahi taala alaih. Nah, mana dia bagi situ. Nah, dia bagi di apa? Di segi kata buka kerana diri dia sendiri atau diri dia dan anak dia. Hak tu qada saja. Kalau buka kerana anak, nah, maka hak tu qada serta bayar berah. Begitu juga orang yang buka kerana terbakar rumah jiran tepi tu. Nah, maka kalau dia tak buka puasa, dia nak tolong jiran dia tak boleh. Pasal tak ada orang yang nak tolong gitu. Nah, maka dia buka atas dasar nak tolong orang lemah, nak tolong rumah terbakar tepi dia, maka paksa kepada dia nak buka puasa. Maka dia buka kerana orang lain ini juga qada serta bayar berah. Nah, tu dia mazhab Syafi'i rahmatullahi taala alaih dan juga mazhab Imam Ahmad rahmatullahi taala alaih. Ni jalan satu juga. Betul dia nampak dua di situ. Nah. Dan juga orang yang dibagi bukan wajib dia buka puasa. Nah, wajib buka puasa lah orang ni. Nah, dan wajib buka puasa, wajib qada. Nah, ialah mana? Orang yang mahir dan nifas. Walaupun ada 2 minit dah nak buka puasa, jadi sudah bawa nak 2 minit, bedah beldi. Maka ni nak buka nak jam tak saya pula, nak jam buka 5 minit aku tak saya buka. Saya buka ke mana ni, dia bedah dah ni. Maka nak buka dah lah. Nah, wajib ni wajib. Wajib buka dan wajib qada. Nah, tu. Habis itulah apabila orang tino mari tanya Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, "Ma balul haid taqdi shaum wa la taqdi salah." Apa tu Aisyah hanya dibeza orang mahir ni. Apabila dia puasa buka puasa dia kena qada, dia tak semaya dia tak kena qada. Aisyah jawab mudah-mudah. Nah. Dan hak itulah jawab bagi umat Islam semua. Ialah dia kata kunna nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i salah. Kami zaman Nabi duk berlaku ni. Maka Nabi suruh kami qada puasa, tak suruh qada semaya, tak ada kena ada qada lah. Aharuriyatun anti munifaq khawarij kena. Dia kata omong bukan daripada khawarij. Kerana khawarij itu dia kena qada habis. Puasa pun qada, semaya pun kena qada. Sakit kepala gitu. Kena mulai 7 hari. Kunggi ni 17 rakaat hari banyak anak. Habis tu orang yang kita kata tadi, orang yang dibagi peluang oleh Islam, ada yang pesen ruksah boleh buka, ada wajib kena buka seperti tadi, ialah orang mahir dan orang nifas. Maka mereka ni kena qada. Jadi qada tu pentinglah. Dan bagi kita ni kalau ada lagi orang yang tak qada tak habis lagi, maka pergi ya dah ni Syaban ni. Nah, pergi ya kena qada lah. Kerana Aisyah radhiyallahu anha sendiri dia kata, "Kana yakunu alayya shaum min Ramadan, fala astati an aqdiya illa fi Sya'ban." Aku ni ada puasa qada. Nah, maka aku tak ada qada malaikat bila Syaban. Wa dzalika limakani Rasulullah, kerana aku seorang isteri yang kena layan suami. Pas Nabi bila pada Syaban ni baru puasa banyak dah. Maka dia puasa sedikit dia. Nah, sebagai puasa qada ni semua tak ada kena minta izin untuk lelaki. Nah, hak kena minta izin lelaki ni puasa sunat je. Tapi kerana layan dia kepada suami dia. Nah, maka kita pun supaya lah ni kena tanya lah anak bini kita yang ada pergi ada lekat qada lagi kena qada dah. Nah, tidak gitu tak dia ada beragen. Dia nak beragen dikata apabila masuk Ramadan baru dia tak qada, tu dalam mazhab Syafi'i kita dia qada serta bayar berah. Tu beragen lah kan. Setahun 1 jupuk, sehari kalau 2 hari qada 2 jupuk. Kalau 3 hari 3 jupuk. Kalau aku 2 tahun 2 jupuk. Dia qada naik tu. Dan habis tu baik kita tu walaupun ada perselisihan ulama, tapi baik kita tu cucikan sebelum masuk Ramadan yang baru. Bagi orang yang biasa gini, orang sakit tadi. Kalau sakit yang kalau dia puasa tu darat diri dia. Dan kalau dia puasa tu juga buat menjadi lama hingga, maka dia disuruh qada buka kan. Kalau dia buka tu maka dia sakitlah. Ada pun orang dia sakit
mati tak ada nak qada. Tak ada kena ada qada. Tak ada kena ada bayar pula, kamu dah bayar pula. Bayar kita nak mata dia nak mau pula. Dia tak ada wajib dulu dah. Di sini yang patut bayar. Kadang-kadang orang kita duk qada wi. Nah, kita bayar pula wi. Dia kata pok dia tak ada puasa. Pok dia tak ada wajib dulu dah. Muka tak ada wajib pok. Dia tak wajib puasa ke? Dia daripada orang yang terhadap rukhsah buka. Pemangkan maridan, orang sakit. Maka dia sakit mati. Apa yang tak ada qada? Ada puasa, masuk bulan. Kena bayar ni pula. Bayar ke mana muka? Hok kena bayar ni, dia sakit jadi hingga. Karena penyakit dia harap ni hingga. Lepas tu hingga, dia tak puasa. Tu. Berapa dia bayar ni, boleh sebulan 2 bulan, mati. Tu. Nah, dia tu. Kena qada lah. Dia wali dia qada ni. Tu saya nak qada boleh juga lah mazhab. Dia kata, kena minta izin tu. Saya baik yang pokok. Ni. Tak boleh ambil gerai ya. Baiklah, orang mati ni tak ada dia nak mati lagi okey. Maka ya tu sayang sekitar tu mati, maka anak dia tak ada 10 hari. Bagi sama dia dah lebih 2 hari. Bagi kita tak apalah aku nak tolong puasa dekat yang boleh 2 hari. Alam mazhab tu boleh. Orang lain. Orang lain tu boleh mazhab ahli keluarga. Bukan ahli keluarga. Sedekah hak sungguh tu man mata wa alai siyam sama anhu waliyu. Dia mati wali dia lah puasa. Tapi saya nak tolong puasa boleh lah mazhab sini kita tu boleh, tapi syarat kena royak we tahu pada wali. Kalau dia qada dengan tak royak tak pakai. Ni itu sebagai tambah tu. Maka supaya ni jadi jelas sikit tidak dia dibayar buah free nah. Dia tak ada wajib dia bayar apa. Habis itu. Alhamdulillah. Jazakallah พี่น้องที่ศรัทธาต่อ Allah ทุกคนครับเพิ่มเติมครับว่าคนที่ไม่ต้องถือศีลอดนะครับก็คือผู้หญิงที่ตั้งครรภ์และก็ผู้หญิงที่ให้นมบุตรนะครับว่าการตั้งครรภ์ถ้าตัวเองมองแล้วตั้งครรภ์ทำให้เกิดอันตรายต่อตัวเองกอดออย่างเดียวครับไม่ต้องจ่ายฟิดยะห์นะครับไม่ต้องจ่ายฟิดยะห์แต่ถ้าเธอมองว่าเกิดอันตรายต่อตนเองและก็ลูกที่อยู่ในครรภ์ด้วยเธอต้องกอดอด้วยจ่ายฟิดยะห์ด้วยนะฮะอีกกรณีหนึ่งให้นมบุตรถ้าเกิดอันตรายต่อตัวเองกอดออย่างเดียวไม่ต้องจ่ายฟิดยะห์แต่เกิดอันตรายต่อตัวเองแล้วก็ลูกด้วยฉะนั้นเธอนางต้องกอดอด้วยแล้วก็จ่ายฟิดยะห์ด้วยนี่คืออิสลามให้ความสำคัญกับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์กับให้นมบุตรนะครับต่อไปครับเพื่อนบ้านในกรณีเกิดนะฮะไฟไหม้เพื่อนบ้านเราแต่เราจะช่วยไม่มีแรงเขาให้ละศีลอดนะฮะเปิดปสเพื่อจะไปช่วยนะฮะในสภาพที่ไฟไหม้บ้านกับเพื่อนบ้านแต่เราจะต้องชดนะฮะต้องชดนะแล้วก็จ่ายฟิดยะห์ด้วยคือกรณีที่เราต้องการช่วยความเดือดร้อนจากคนอื่นไม่ใช่ที่ตัวเองถ้าที่ตัวเองเรากอดออย่างเดียวแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับคนอื่นด้วยเรากอดอด้วยแล้วก็จ่ายฟิดยะห์ด้วย Tapi tong ing tu kalau tong ing tu kena sikit. Kalau rasa takut tu kepada anak untuk kena fidyah. Tapi kalau diri dengan anak tak apalah tu. Kalau ada diri yatim tu เราด้วยแล้วก็ลูกด้วย tu tak ada yang dia. Tapi kalau ada anak takut diri tak ada apa ada anak tu kita kena bayar tambah. โอเคนะเข้าใจเพื่อคนเข้าใจไหมว่ากรณีที่เกิดเสี่ยงต่อตนเองอย่างเดียวไม่ได้เกี่ยวข้องกับลูกใจเรากอดออย่างเดียวนะฮะแต่ถ้าเราด้วยลูกด้วยเรากอดออย่างเดียวเหมือนกันแต่ถ้าเกิดอันตรายต่อลูกอย่างเดียวนะฮะเรากอดอด้วยแล้วก็ฟิดยะห์ด้วยเข้าใจใหม่นะครับถ้าตัวเองกอดอและตัวเองกับลูกกอดอแต่ถ้าลูกอย่างเดียวกอดอด้วยฟิดยะห์ด้วยนะครับเหมือนกับไฟไหม้เพื่อนบ้านนะฮะเพื่อช่วยเพื่อนบ้านเรากอดอแล้วก็ฟิดยะห์ด้วยนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้เราจะให้เขาเข้าใจตรงกันนะฮะเรามีเวลาอีก4 นาทีลูกมีอะไรจะเพิ่มเติมนะฮะโทษนะฮะดาโตอีก4 นาทีนะฮะดาโตมีอะไรจะเพิ่มเติมนะครับเชิญครับ Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Sedikit tambah berkenaan dengan Ramadan yang akan datang ni, ya nak sabit bulan Ramadan ni sebagaimana kita tahu, iaitu dengan dua sebab. Nak sabit bulan Ramadan ni dengan dua sebab. Itu yang sebab yang pertamanya dia panggil ru'yatu al-hilal. Tengok anak bulan. Tengok anak bulan bila ni?
malam 30 daripada Syaban tu. Nah, apabila ada orang nampak nak bulan, nah, dan disaksi di hadapan al-qadi oleh satu orang saksi yang adil, kata dia nampak nak bulan, maka sabitlah bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan. Yang keduanya, apabila cukup sempurnanya Syaban tu 30 hari. Walaupun nak bulan tak nampak dah, maka cukuplah Syaban 30 hari habislah Syaban. Bila cukup 30 Syaban masuklah Ramadan. Maka dua tu lah orang panggil untuk nak jadi sabitnya ataupun masuknya bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sabda kata, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30 yawman. Itu hadis Bukhari, hadis Muslim. Mana puasalah dengan sebab nampak nak bulan. Raya dengan sebab nak bulan juga. Tapi apabila panggil dilindung, umpama kata nama gelak tak nampak, maka sempurnalah bilangnya Syaban 30 hari. Ni jelas-jelas nyata dah. Dua cara tu lah kita dah buat, dua cara tu lah. Sama ada melalui nampak nak bulan atau melalui cukup Syaban 30 hari. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. อัลฮัมดุลิลละพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเหตุให้เราถือศีลอดรอมฎอนนะฮะแต่ตัวได้บอกว่าในฟิกฮ์เนี่ยสำนักบัญญัติได้บอกว่า2เหตุผลด้วยกันข้อที่1นะครับเห็นพระจันทร์รอมฎอนนะฮะหมายถึงว่าเห็นเย็นนี้พรุ่งนี้ถือศีลอดรอมฎอนครับกรณีที่2เรานับนะฮะจำนวนวันของเดือนชะบันครบ30วันเป็นอนุว่าหลังจาก30วันชะบานก็คือ1รอมฎอนฉะนั้นถูกบังคับให้ถือศีลอดนะด้วยเหตุดังกล่าวนะครับเรามาติดตามว่าเราจะเห็นพระจันทร์นะฮะหรือเราจะนับครบ30วันสุดแล้วแต่ของกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยนะจะเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องศรัทธาทั้งหลายครับค่ำคืนนี้เราต้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้ดาโตฮัมกามะอวีกับอุสตาซบุนัสรีบินอุสมานได้มาพูดคุยกับพวกเราเรื่องของผู้ที่ไม่ต้องถือศีลอดมีคนประเภทใดบ้างเราฟังพร้อมๆกันนะฮะอัลฮัมดุลิลละห์malam ni kita dapat dengar bersama orang tak kena puasa, yang tak wajib puasa siapa dia, dan siapa dia kena bayar fidyah ratik, kena qada ratik, kita sama-sama dengar. Insya-Allah kita bakal berkongsi ilmu masalah ibadat ni supaya kita dapat faham bersama nah. Maka akhir kata malam ni kami bertiga wallahu alam subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.